Baru-baru ini saya telah berjaya melayakkan diri ke anugerah lagu indie. Saya berjaya ke final, di mana di semifinal saya bakak Kemenyan, yang mana pada ketika itu saya telah dipandang semua serong. Tak ada lah. Semua saya faham, saya boleh rasa ketidakselesaan beberapa individu bila terpandang Kemenyan ini. Dalam pemerhatian kita, dalam kepala kita, ramai orang Melayu kita terlupa dan orang kata terlepas pandang tentang benda ni. Bila kita tengok je bakak Kemenyan, dalam kepala kita, ini kurafat, yang ni syirik, yang ni bagi makan jin, yang ni bertentangan dengan agama, yang ni Islam tak buat. Sebenarnya jelas dan nyata anda tidak langsung mengetahui tentang budaya seorang Melayu. Sebelum memulakan apa-apa aktiviti, jangan kira lah aktiviti panggil hantu ke tak panggil hantu ke, apa saja aktiviti yang memang di zaman itu dia dimulakan dengan membakar kemenyan. Kita tengok macam bagi makan hantu, betul dia berdoa untuk supaya benda tu dimudahkan. Dimudahkan ni boleh minta kat Tuhan dan juga boleh minta kat benda yang lain, tapi still memakai medium yang sama. Dan kita berbalik kepada benda tu sendiri. Benda tu apa dia? Kemenyan ni dia main daripada pokok damar ataupun getah dia. Yang diambil tu dia bukan batu pun, yang mana orang bakar sehingga menghasilkan bau. Benda ni pula yang menghasilkan bau ni sebenarnya daripada segi kajian saintifik, kemenyan ni dia bagi kesegaran. Bila kita segar, otak kita clear daripada sebarang benda kita serabut ke fikir ke apa, barulah kita boleh buat benda tu dengan lebih efektif. Jadi sebab itulah dia bakar kemenyan untuk melancarkan perjalanan majlis tu. Kita jangan tengok daripada side-side yang tak elok, kita ambil daripada side positif. Dan benda yang dia bakar tu pula ialah kemenyan-kemenyan ni pula lah, ni ada yang dia campur dengan minyak wangi, dia campur dengan barang ni apa semua, dan menghasilkan bau yang wangi. Bau yang wangi ni pula macam kita tahu lah, selain daripada mengharumkan kawasan ruang tempat tu, dia juga bagi macam bau-bau busuk yang ada, bau-bau yang tak apa ni semua terhindar lah. So dia bertindak sebagai ejen pewangi. So selain daripada itu juga, pada ketika dulu orang menggunakan kemenyan ni untuk mengasap rumah. Macam malam Jumaat orang asap rumah, sebenarnya bukan specifically malam Jumaat pun, tapi mereka just nak buat rutin. Sebab apa mereka asap rumah? Sebab asap kemenyan ini dapat menghalau serangga dan juga anak-anak di dalam kayu rumah. Bukanlah bagi makan hantu makan asap dia, hantu pergi tangkap anak-anak itu kumpul kat dia. Tak ada, mana ada. Satu pasal pula kan. So benda tu ada tindak balas dia. Bau tu terlalu kuat, binatang-binatang serangga semua tak boleh nak bau sangat kemenyan ni. Dan digunakan ketika jenazah. Ada jenazah. Sebab apa? Nak menghilangkan bau kapuk barus, dan juga kalau di rumah tu sila kata ada orang masak ke apa, nak menimbulkan sehingga boleh menimbulkan fitnah kan. So ada bau kemenyan tu yang kata menutup bau yang tak sepatutnya dibau. Selain pada tu digunakan sebagai ejen kecantikan. Nampak? Sebab tu saya kekal langsing muda aja. Salah satu benda yang paling penting lagi ialah kita akan kekal awet muda. Isi kita semua jadi keras, dia tak ada lah jadi macam lembek-lembek ni semua. So ada banyak fungsi dia. Dan yang paling menarik dalam segala penemuan saya yang saya temui ialah apa? Mufti kata hukum membakar kemenyan adalah harus dan digalakkan jika kena pada tempat dia. Manakah kesyirikan dan kekurafan itu tadi telah terbunuh oleh mufti? Sebab apa saya kata kat anda, macam kita makan nasi. Semua orang makan nasi untuk hidup sajalah, kata ada boleh makan benda lain, tapi kita ambil nasi. Makan nasi ini untuk hidup. Tapi ada orang makan nasi sampai mati. Makan nasi sampai jadi gemuk, obesity, mati, settle. Tapi dia makan nasi je. Dia bukan makan benda-benda yang teruk-teruk ke apa pun. Samalah juga macam fungsi kemenyan ni. Kalau kita tahu nak guna benda ni kat arah positif, tak ada lah sehingga jatuh kurafat ni semua, syirik ni semua. Macam itulah cerita serba sedikit pasal kemenyan ni.